Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang pada saya untuk berucap dalam majlis Dewan Rakyat ini, dalam Dewan Rakyat ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan bajet kali ini saya ingin menjuruskan kepada peruntukan perbelanjaan bagi beberapa kementerian, iaitu satu, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan kalau masa mengizinkan, saya akan juga menjuruskan kepada Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengangkutan yang berkaitan dengan Jabatan Penerbangan Awam DCA mengenai isu mutu kejuruteraan dan keselamatan pesawat MAS bersabit penstrukturan semula Syarikat Penerbangan Malaysia. Menurut Kertas Perintah 41 tahun 2014 yang dibentangkan kepada Dewan Rakyat pada 10 hari bulan Oktober yang lalu, peruntukan bagi Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan adalah sebanyak 2.56 bilion ringgit. Jika kita menghalusi huraian cadangan perbelanjaan bagi sektor sosial, adalah dinyatakan sebanyak 2.29 bilion ringgit disediakan bagi tujuan perumahan bagi membiayai projek-projek perumahan termasuk program perumahan rakyat PPR, perumahan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan kuartus kaki tangan awam. Namun begitu, kita tidak diberi statistik yang spesifik tentang berapakah peruntukan sebanyak 2.56 bilion ringgit itu akan diguna untuk membiayai program perumahan rakyat dan perumahan rakyat satu Malaysia ataupun PRIMA. Maka timbullah soalan dengan huraian sekerat ayat 7 perkataan itu, bagaimanakah peruntukan bajet bagi kementerian ini, KKB, PKT, dapat dipantau, disukat, diaudit dengan cara yang telus dalam tahun taksiran 2015. Sementara itu di Pulau Pinang, di mana sekian lama kesejahteraan semua kaum dalam soal perumahan mampu milik itu telah diabaikan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang lama, kita terdengar pula pelbagai kenyataan yang terumbang-ambing yang dikeluarkan oleh agensi-agensi persekutuan yang ada kaitan dengan pemajuan perumahan yang melibatkan wang rakyat. Agensi-agensi persekutuan yang saya maksudkan adalah termasuk antara lain JKP Sdn Bhd, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda dan Perbadanan Prima Malaysia ataupun Prima dengan singkatannya. Baru-baru ini pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang, Datuk Zainal Abidin Osman, telah membangkitkan isu di media masa bahawa kononnya Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah gagal dan lewat dalam meluluskan 9,444 unit perumahan mampu milik yang dirancangkan oleh Perda dan JKP Sdn Bhd. Saya tegaskan 9,444 unit perumahan mampu milik. Sehubungan dengan dakwaan tersebut, Datuk Zainal Abidin telah menulis surat bertarikh 18 hari bulan Ogos 2014 kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang dan memohon untuk diberikan kelulusan terhadap projek-projek perumahan mampu milik yang dikatakan tersebut. Mengikut rekod rasmi Datuk Yang di-Pertua, pengerusi Jawatan Kuasa Perancangan Bandar dan Desa dan Perumahan Negeri Pulau Pinang telah membalas surat tersebut bertarikh 8 hari bulan September tahun ini. Di dalam surat balas tersebut, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memohon penjelasan lanjut tentang dakwaan Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang bahawa ada 9,444 unit perumahan mampu milik yang dirancangkan itu yang tidak diluluskan. Soal pokoknya ialah sama ada Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang diminta untuk memberi penjelasan lanjut, khususnya sama ada tanah yang dirancangkan untuk pembangunan perumahan tersebut adalah tanah yang dibeli ataupun tanah yang dimiliki melalui pengambilan balik tanah untuk tujuan awam. Dan kita juga meminta harga jualan terperinci bagi semua unit-unit perumahan tersebut dibekalkan. Justru pihak Majlis Bertindak Persekutuan Datuk Zainal Abidin telah membalas surat kerajaan negeri tersebut melalui surat bertarikh 30 hari bulan September tahun ini kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Intipatinya ialah seperti berikut. Menurut Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang, antara tanah-tanah yang dimiliki
untuk projek-projek Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang ataupun PERDA, 3 projek adalah melalui pembelian dan baki 4 projek adalah melalui pengambilan tanah untuk tujuan awam di antara tahun 1992 hingga 1993. Manakala bagi projek-projek JKP Sinjar Berhad, tanah yang dimiliki merupakan 1 projek melalui pembelian dan 7 lagi melalui pengambilan tanah bagi tujuan awam juga daripada tahun 1995 sehingga tahun 2008. Justru Datuk Zainal Abidin dalam surat yang sama juga memberikan keterangan mengenai harga terperinci bagi unit-unit perumahan PERDA dan JKP Sinjar Berhad. Tuan Yang di-Pertua, untuk memastikan pembekalan unit-unit perumahan mampu milik itu dapat disediakan dengan had harga yang ditetapkan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama-sama Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC sedang dan akan melaksanakan 12 projek perumahan mampu milik di seberang perai dan juga di sebelah pulau, iaitu sebanyak 22,575 unit peringkat demi peringkat. Sehubungan itu, pada bulan Disember tahun lepas, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah pun mengumumkan harga ceiling ataupun had harga jualan bagi rumah-rumah mampu milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang, iaitu pada harga maksimum RM250,000 seunit untuk seberang perai dan had harga sebanyak RM400,000 seunit di sebelah pulau. Namun, jika dibanding, menurut butir-butir yang dikemukakan oleh Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang, sudah jelas kebanyakan harga jualannya adalah jauh melebihi harga ceiling yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri. Bagi seberang perai, harga unit bagi projek-projek PERDA dan JKP adalah melebihi RM250,000, iaitu sehingga mencecah RM575,000 seunit. Manakala bagi di sebelah Pulau Pinang, harga unit didapati melebihi RM400,000 had harga, iaitu ia telah mencecah sehingga RM1.85 juta seunit. Ini bermaksud projek-projek perumahan mampu milik PERDA dan JKP bukanlah 100%-nya berharga mampu milik. Buatlah kira-kira, jika kita berdasarkan butir-butir yang diberikan oleh Datuk Zainal Abidin bagi pihak Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang, maka keuntungan dalam 15 projek yang disebut-sebut itu, projek perumahan mampu milik yang akan dipaut oleh PERDA dan JKP sahaja, adalah akan mencecah sebanyak 148,99168 itulah profitnya ataupun keuntungannya, 140 juta menerusi 15 projek perumahan konon-kononnya mampu milik. Jadi soalannya, kenapa kos dan harga perumahan yang dikelolakan oleh PERDA dan JKP itu jauh lebih tinggi daripada had harga kerajaan negeri? Ini satu lagi skim cepat kaya kalau bagi saya. Adakah sebiji rumah berharga 1.85 juta itu masih boleh dianggap sebagai rumah mampu milik? Terutama sekali bagi golongan berpendapatan sederhana, apatah lagi bagi kaum Bumiputera di Pulau Pinang. Sedangkan Kerajaan Persekutuan sendiri telah meletakkan had harga perumahan mampu milik di bawah program perumahan rakyat satu Malaysia juga hanya pada had harga RM400,000 seunit. Saya beri contoh, Tuan Yang di-Pertua. Bagi projek perumahan mampu milik kerajaan negeri di seberang perai, iaitu Fasa 1 Bandar Kasia Batu Kawan yang dimajukan oleh PDC, harga jualannya hanya RM168,000 seunit bagi unit yang merangkumi 900 kaki persegi, dan harga RM220,000 bagi unit 1000 kaki persegi. Ini menunjukkan bahawa, Tuan Yang di-Pertua, huraian Datuk Zainal Abidin bagi pihak Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang dan mau tak mau KKB PKT adalah turut tersangkut, membuktikan bahawa kalau bukan Kerajaan Persekutuan, maka ialah agensi-agensi Kerajaan Persekutuan yang mengendalikan program perumahan rakyat
telah pun terpesong daripada matlamat untuk membela nasib rakyat, terutama sekali bagi mereka yang berpendapatan sederhana. Berhubungan dengan projek sektor mampu milik perumahan rakyat Satu Malaysia. Minta penjelasan. Sekejap. Okay. Selain kenyataan akhbar, mananya perancangan dan tindakan daripada pihak-pihak bertanggungjawab. Saya cuma nak sebut ada 2-3 kerat sebelum saya memberi laluan kepada Tanjung. Pada Disember 2012, CEO bagi Prima ketika itu, Datuk Muttalib Alias, mengumumkan perumahan Prima akan dijalankan di beberapa tapak kerajaan persekutuan di Bukit Gelugor, Pulau Pinang, serta 7 lokasi yang lain di sebelah seberang Perai dan juga di sebelah pulau. Tiada lanjutan cerita sehingga masa ini. Bulan April 2013, di ambang PRU 13, Perdana Menteri Yang Berhormat Pekan sendiri mengumumkan program perumahan mampu milik sebanyak 9,999 unit di kawasan air hitam Pulau Pinang. Juga tiada kesudahan cerita. Bulan Ogos tahun lepas, Kerajaan Persekutuan mengumumkan rancangan perumahan mampu milik Prima sebanyak 20,519 unit akan dibina di Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Saya mahu tanya sama ada kebenaran merancang iaitu KM dan kebenaran bangunan iaitu KB telah pun dikeluarkan oleh PBT masing-masing, tetapi kalau di Pulau Pinang saya boleh confirm bahawa Prima belum memperoleh sebarang KM kebenaran merancang atau KB kebenaran bangunan daripada kedua-dua PBT yang ada. Pada 8 hari bulan Februari tahun ini, Pengurusi Perbadanan Prima Malaysia Yang Berhormat Rompin Tan Sri Datuk Sri Dr. IR Jamaluddin Jarjis telah memberitahu Kerajaan Negeri Pulau Pinang bahawa Kerajaan Persekutuan sedang dalam proses mengenal pasti beberapa tapak pembangunan projek Prima di Pulau Pinang, dan beliau akan memberi maklum balas bagi sekurang-kurangnya 3 tapak pembangunan Prima menjelang Jun 2014. Jun telah sampai dan berlalu, tapi sehingga kini masih tiada kesudahan cerita. Tanjung. Terima kasih. Sila. Ya, daripada contoh-contoh yang disebut oleh Yang Berhormatan Jelutong tadi, di mana ada projek JKP atau Perda yang membina rumah melebihi 1 juta ringgit. Saya rasa ini telah menyimpang daripada objektif penumbuhan JKP atau Perda sebagai agensi kerajaan persekutuan. Jadi sama ada agensi seperti ini, JKP dan Perda masih perlu diwujudkan atau perlu diswastakan sebagai pemaju swasta. Terima kasih Tanjung. Biarlah kita menanti-nanti jawapan lengkap daripada Menteri berkenaan. Datuk Tuan Yang Dipertua, berbanding skim perumahan mudah milik kerajaan persekutuan ini, ia adalah jauh berbeza dengan apa yang dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang demi kesejahteraan rakyat jelata. Kami telah menyediakan satu tabung berjumlah 500 juta ringgit untuk menyediakan 22,575 unit perumahan mampu milik dengan harga ceiling ataupun harga jualan sebanyak 250,000 ringgit bagi sebelah seberang Perai dan harga 400,000 ringgit bagi bahagian pulau, tanpa niat untuk mengaut keuntungan yang berlebihan di mana kepentingan rakyat digadai. Jadi ada lagi satu persoalan mengenai ini, Tuan Yang Dipertua. Kini adalah dimaklum bahawa kebanyakan tanah projek-projek Perda dan JKP di Pulau Pinang adalah dimiliki melalui pengambilan tanah untuk tujuan awam yang telah berlaku antara tahun 1992 hingga 1993 dan pada satu tahap yang lain antara 1995 hingga 2008. Ini pengambilan tanah yang agak lama. Ada yang melebihi 20 tahun. Sudah pasti nilai tanah sudah melambung, namun tujuan asalnya masih kekal, iaitu untuk tujuan perumahan awam, bukan untuk mencari keuntungan yang mencakar langit. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab KKB PKT
dan juga kerajaan persekutuan keseluruhannya untuk memberi jaminan kepada rakyat dan memberikan keutamaan kepada pembangunan perumahan jenis mampu milik dan bukan projek mewah-mewah ataupun yang komersial demi kepentingan rakyat. Sebagai permulaan, saya minta pihak KKB PKT harus memberi pecahan yang lebih telus dan juga lebih terperinci mengenai bagaimana peruntukan bajet 2015 sebanyak 2.56 bilion ini akan diolah untuk menepati janji-janji kerajaan persekutuan dalam menyediakan projek perumahan mampu milik untuk rakyat Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya akan menjurus kepada isu mengenai MAS. Ketika mesyuarat Dewan Rakyat pada 14 Oktober tahun ini, saya telah bertanya tentang insiden MH066 yang berlaku pada 24 hari bulan April 2014, iaitu lebih kurang 8 hari sesudah insiden penerbangan MH370. Saya masih menunggu-nunggu jawapan daripada laporan siasatan Jabatan Penerbangan Awam DCA menerusi Kementerian Pengangkutan. Penerbangan MH066 dari KLIA ke Incheon, Korea Selatan adalah satu penerbangan yang kerap saya gunakan, dan saya juga bercakap sebagai seorang pemilik kad platinum daripada One World MAS, jadi saya sayang kepada Mas. Pada insiden yang berlaku pada awal bagi 24 bulan April tersebut adalah didapati bahawa pesawat Airbus A330 jenis 300 itu telah terpaksa beralih ke Hong Kong di tengah-tengah perjalanan ke Incheon kerana masalah enjin. Alasan yang diberi oleh pihak MAS ialah masalah due to an inoperative aircraft generator. Dengan izin. Apa maksud itu? Due to an inoperative aircraft engine or aircraft generator. Pesawat Airbus A330-300 mempunyai dua enjin, dan walau di bawah keadaan yang paling sesak pun, di mana hanya satu enjin saja juga boleh beroperasi di bawah tata cara Minimum Equipment List ataupun MEL. Penerbangan MH066 tidak seharusnya tergendala di Hong Kong, kalau tidak sudah pasti MH066 telah dibenarkan untuk memulakan penerbangan dari KLIA dengan hanya satu enjin yang hidup sahaja, Minimum Equipment List, tanpa sebarang contingency. Saya telah diberi satu maklumat industri, dan saya minta DCA dan Kementerian Pengangkutan memberi penjelasan dengan bukti yang kukuh bahawa sebenarnya pesawat MH066 tersebut sengaja dilepaskan, ataupun dengan perkataan bahasa Inggerisnya dirilis, untuk menerbang pada tahap MEL, syarat MR2 was not attended to, dengan izin, dan pesawat tersebut dilepaskan untuk menjalankan penerbangan dengan hanya satu enjin ataupun generator kerana MAS tidak mempunyai sebarang generator simpanan ataupun spare. Ini amat mengerikan. Ia mengerikan kerana sebelum ini SOP bagi kejuruteraan MAS telah menetapkan bahawa semua soal MR2 mengenai sistem yang kritikal bagi setiap pesawat harus mencapai kelulusan sebelum ianya dapat melangsungkan penerbangan daripada KLIA walaupun di bawah keadaan MEL, Minimum Equipment List. Sudah pasti Ketua Eksekutif Kejuruteraan MAS yang bernama Azhari Dahlan harus bertanggungjawab tentang hal ini kerana MH066 telah menjejaskan keselamatan semua penumpang, semua anak-anak kapal serta pesawat Airbus A330 itu juga. Saya juga diberitahu bahawa kesihatan, the overall health bagi pesawat MAS makin merosot sejak tahun 2011. Menurut rekod yang saya dapat kutipkan, MR2 telah meningkat daripada purata 200 item pada tahun 2011 kepada purata 350 item pada 2014. Semata-mata kerana tiada komponen enjin simpanan. Saya hendak tanya sama ada insiden Air Turnback MH192, MH192 menerusi pesawat dengan call sign-nya 9 Mike
ataupun Naim MXJ pada 2000 bulan Mei tahun ini daripada KLIA ke Bangalore juga disebabkan keadaan MEL kerana MAS tidak mempunyai spare. Saya minta penjelasan daripada Menteri Pengangkutan sama ada insiden seperti MH066 dan NH192 itu dengan pesawat yang menerbang bagi jarak long haul dan medium haul dengan izin dengan hanya satu generator ataupun enjin di bawah keadaan MEL. Apakah jaminan terhadap semua penumpang MAS kalau keadaan sedemikian berterusan? Malah adakah cara kejuruteraan MAS di bawah pimpinan Azhari Dahlan ini telah mencabuli syarat-syarat kelulusan daripada badan piawaian antarabangsa seperti EASA iaitu European Aviation Safety Agency dengan izin dan FAA Federal Aviation Administration dengan izin. Ya, Adakah gulung. Okey, saya akan gulung. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Adalah insiden-insiden serupa ini akan mengakibatkan kejuruteraan MAS sebagai satu anak syarikat MAS itu kehilangan status quality maintenance di khalayak antarabangsa yang mengendalikan kerja-kerja MRO iaitu maintenance, repair and overhaul dengan izin bagi syarikat-syarikat penerbangan pihak ketiga. Itu soalan saya. Ataupun ini semata-mata satu konspirasi untuk meremehkan kejuruteraan MAS sebagai anak syarikat MAS supaya ia jadi gulung tikar menjelang penstrukturan MAS yang sedang dilangsungkan sekarang, agar kejuruteraan ataupun MAS engineering akan dijual kepada kuncu-kuncu tertentu dengan harga fire sale dengan izin. Dan saya kini memandang ke arah AirAsia kerana Azhari Dahlan merupakan seorang yang bukan lead engineer bagi pesawat 777 sehingga Airbus 380, tetapi beliau telah masih diangkat sebagai CEO kepada MAS Engineering, dan saya rasa itu sememangnya seorang yang telah pinjamkan daripada AirAsia dan kini ditanamkan secara kekal di MAS sementara proses penstrukturan sedang berlangsung. Saya pohon semoga semua pertanyaan saya dijawab secara bertanggungjawab oleh menteri-menteri berkenaan. Sekian, terima kasih.